Hello pelajar-pelajar siswa, apa khabar? Saya Aris masih siap belaka. Hi everybody, I hope you all are fine and in good of health. And firstly, happy fasting. Selamat berpuasa kepada kawan-kawan dan pelajar-pelajar teacher siswa yang beragama Muslim, Islam. So happy fasting, selamat berpuasa. Hari ni kita akan belajar tentang Hari Raya Puasa, karangan ya. Esei tentang Hari Raya Puasa. Sesuai lah buat masa ni. Semasa bulan Ramadan ni, belajar karangan Hari Raya Puasa ni rasa cukup sesuai sekali ya. Saya mula sekarang. Hari Raya Puasa ya. Video yang ke-69. Malaysia is a multiracial country. Malaysia is a multiracial country. Multi berbagai, racial bangsa. Semua orang tahulah Malaysia adalah sebuah negara yang di mana terdapat berbagai kaum. Country semua orang tahulah negara. Malaysia is a multiracial country. Negara berbagai kaum. Multi berbagai, ingat ya. As such, there are many festivals celebrated in Malaysia. As such, there are many festivals celebrated in Malaysia. As such, oleh itu ya. Oleh itu banyak perayaan, many perayaan lah, festivals. Banyak, sebab tu ada as. Many festivals celebrated in Malaysia. Many festivals celebrated in Malaysia. Semua orang tahu lah macam Christmas, Deepavali, Chinese New Year and all that. Alright. Hari Raya Puasa is a festival of Muslims. Hari Raya Puasa adalah perayaan orang Muslims. Muslims after fasting during the month of Ramadan. After fasting during the month of Ramadan. Hari Raya Puasa semua orang tahu lah, perayaan kaum Muslim ataupun orang yang berbangsa Melayu ya. Perayaan orang Muslim dan perayaan ni disambut selepas berpuasa kan. So after fasting. Fasting maksudnya berpuasa. Kalau fast, perkataan asal dia fast ada maksud lain macam cepat, fast kan. So fasting berpuasa. After fasting during the month of Ramadan. Selepas berpuasa pada masa bulan Ramadan. Semua orang tahulah, saya rasa. So Hari Raya Puasa is a festival of Muslims after fasting during the month of Ramadan. Sekarang lah bulan Ramadan kan. It is the eve of Hari Raya Aidilfitri. Di sini simple present tense. Di sini present continuous tense. Kita akan sambung dengan banyak present continuous tense yang mempunyai ing. Satu yang sedang dilakukan oleh sebuah keluarga Muslim sebelum satu hari sebelum raya. Satu hari sebelum raya kita akan panggil if. If ni maksudnya satu hari sebelum raya. Macam satu hari sebelum Christmas. If, Christmas Eve. Macam Chinese New Year Eve. Kalau esok raya, hari ni kita panggil if. Di sini eve of hari raya, satu hari sebelum hari raya. Apa yang berlaku dalam satu keluarga lah, apa yang mereka lakukan. Kita lihat di sini ya. It is the eve of hari raya Aidilfitri. It is the eve of hari raya Aidilfitri. It is. So sekarang kita nak belajar tentang apa yang sedang berlaku sekarang lah. Dalam cerita ni, ikut cerita ni ya, apa yang sedang dilakukan oleh sebuah keluarga satu hari sebelum Hari Raya Aidilfitri. It is the eve of Hari Raya Aidilfitri. Zaini and his family are busy preparing to celebrate after a month of fasting. Zaini and his family are busy preparing to celebrate after a month of fasting. Zaini dan keluarganya sibuk ya, busy, sibuk menyediakan atau membuat persiapan lah, menyediakan atau membuat persiapan untuk menyambut Hari Raya Puasa ni
selepas berpuasa selama sebulan. Selepas berpuasa selama sebulan. After a month, sebulan ya, a month of fasting. Mereka sedang membuat persediaan untuk menyambut Hari Aidilfitri selepas sebulan berpuasa. Celebrate, semua orang tahulah, merayakan. A month of fasting. After a month of fasting, selepas sebulan berpuasa. Fasting. So bila kita jumpa kawan-kawan, kita akan sebut kalau dalam bahasa Inggeris, happy fasting. So dalam bahasa Malaysia semua orang tahulah, selamat berpuasa. Dalam bahasa Inggeris, happy fasting. Zaini is extremely happy because he managed to fast 1 full month. Zaini is extremely happy because he managed to fast 1 full month. Zaini berasa terlampau gembira. Extremely ni terlampau ya, extremely. Terlampau gembira sebab dia berjaya berpuasa sebulan penuh. Sebulan penuh. 1 full month. Sebulan penuh lah. So Zaini is extremely happy because he managed to fast 1 full month. Faham ya? Manage ni berjaya lah, bila kita berjaya melakukan sesuatu ya, managed. Extremely, terlampau atau sangat ya, sangat gembira. Zaini and his family have started preparing for this Hari Raya celebration much earlier. Zaini and his family have started preparing for this Hari Raya celebration much earlier. So Zaini dan keluarganya telah bermula membuat persediaan lah untuk hari raya ini, untuk perayaan hari raya ini lebih awal. Mereka dah sememangnya mula lebih awal. Membuat persediaan untuk hari raya lah. Zaini and his family have started preparing for this Hari Raya celebration much earlier, lebih awal. Mereka telah pun mula membuat persediaan lebih awal lah untuk menyambut hari raya ni ya. They have already bought new clothes and have baked cookies and cakes. They have already bought new clothes and have baked cookies and cakes. They have already bought. Already bought. Present perfect tense. Have already bought. Bought ni beli. Buy, B-U-Y, tukar ke present perfect ataupun past tense, B-O-U-G-H-T. Buy, beli, past tense atau present perfect sama ya, bought. Ingat ya. They have already bought new clothes. Mereka telah pun membeli pakaian-pakaian baru. New clothes, pakaian-pakaian baru. And have baked cookies. Dan telah pun bake ni satu yang kita guna oven lah. Bakar ataupun menggunakan oven. Bake cookies. Cookies ni kita boleh gantikan dengan biscuits pun boleh juga. B-I-S-C-U-I-T-S. B-I-S-C-U-I-T-S. Biscuits pun boleh, cookies pun boleh. And cakes. Cakes semua orang tahu lah. So mereka ni, keluarga Zaini ni telah membuat persediaan lebih awal lagi. Mereka telah pun beli pakaian-pakaian baru dan telah menyediakan kuih mi lah, cookies and cakes. Mereka telah pun beli pakaian-pakaian baru. Mereka telah buat persediaan lebih awal, much earlier, dan telah membuat kuih mi untuk hari raya dan cakes. Cookies ya, cookies sama dengan biscuits. Alright. Next, today maksud if lah. If satu hari sebelum raya ni, kita lihat apa yang keluarga Zaini lakukan. Today, Zaini's sister Zila is putting up new curtains and his brother Zamri is fixing star-shaped coloured lights at the door. Today means if, satu hari sebelum raya, Zaini's sister, adik ataupun kakak Zaini, Zila, putting up new curtains, sedang memasang ataupun meletakkan, sedang memasang
curtains barulah, new curtains. Curtain baru, langsir, kain langsir atau kain tingkap yang baru. Okay, kain tingkap kita panggil curtains. Curtains, kain langsir ataupun kain tingkap ya, curtains. New curtains, kain langsir ataupun kain tingkap yang baru. So itu yang sedang dilakukan oleh kakak Zaini ni ya, sedang memasang kain tingkap yang baru. And his brother Zamri, dan abang dia pula yang bernama Zamri sedang memasang, fixing star-shaped coloured lights, lampu warna-warni ya yang berbentuk bintang. Okay, star-shaped. Shapes ni bentuk. Okay, bentuk ada ed sebab dia memang telah dibentuk kan. So shaped, star shaped coloured. Okay, berbentuk lampu yang berbentuk bintang yang berwarna-warni. Okay, fixing, memasang. Okay, fixing, memasang. So Zamri, apa yang Zamri lakukan? Zamri is fixing star shaped coloured lights at the door. Okay, semasa kakaknya ataupun adik perempuan lah, sister sedang memasang kain tingkap yang baru, abang dia Zamri pula sedang memasang lampu-lampu berbentuk bintang ya yang berwarna-warni pada pintu. Okay, pada pintu. Today Zaini's sister Zila is putting up new curtains and his brother Zamri is fixing star-shaped coloured lights, lampu lights, coloured lights at the door. Okay, Zaini is decorating the wall with the Hari Raya Aidilfitri greeting cards. Zaini is decorating the wall with the Hari Raya Aidilfitri greeting cards. So apa pula yang dilakukan oleh Zaini? Zaini sedang menghiasi. Okay, sedang menghiasi. Nampak ada ing, banyak ing kat sini ya. So this is present continuous tense. Ingat ya. Banyak ing kita dah tengok dari tadi ya, banyak ing. Preparing. Okay, anda lihat sini banyak ada preparing. Alright. Putting, fixing. Ini semua present continuous tense ya, ingat ya. Zaini is decorating, sedang menghiasi. Zaini ya, sedang menghiasi the wall, bilik tetamu lah. Sorry. Dinding hall pula. Okay, the wall, dinding rumah dia with the Hari Raya Aidilfitri greeting cards. Okay, greeting cards, rumah siapa yang masih ada lagi kad-kad Hari Raya, atau adakah anda masih hantar kad Hari Raya? Sekarang semuanya pakai digital ya, semua online saja, WhatsApp, Facebook and all that. Ada lagi tak orang yang hantar kad Hari Raya? Saya harap ada lagi ya, kita tak boleh lupa yang lama, betul tak? So Zaini is decorating, Zaini sedang menghias dinding rumahnya dengan kad-kad Hari Raya Aidilfitri. Greeting ni ucapan. Okay, kad-kad ucapan Hari Raya Aidilfitri. Ingat greeting ya, ucapan ataupun maksudnya yang saya pernah ajar sebelum ni, greeting kalau kita lihat ataupun tegur seseorang, kata hi, good morning, good afternoon, good night tu semua. Okay, that one is greeting juga, apa-apa ucapan lah. Alright. So yang ni ada kaitan dengan kad ucapan Hari Raya Aidilfitri. Itu yang Zaini sedang lakukan. Dia menghiasi dinding dengan kad-kad ucapan Hari Raya Aidilfitri di dinding rumah dia lah. Okay. Dan apakah yang dilakukan oleh ayah Zaini pula? His father, Encik Kasim, is arranging the furniture at the living room. His father, Encik Kasim, is arranging the furniture at the living room. Ayah ataupun bapa kepada Zaini pula sedang menyusun, arranging. Perkataan asal arrange, A-R-R-A-N-G-E, arrange. Okay, so arranging, sedang menyusun ya, perabot-perabot di bilik tetamu ataupun kita panggil hall. Okay, living room ya, hall ataupun living room. Itu yang dilakukan oleh ayah Zaini ni yang bernama Encik Kasim. Saya menyusun perabot-perabot di ruang tetamu lah. Okey, kita habiskan karangan Hari Raya Puasa ni ya. Meanwhile, sementara tu lah. Okey, meanwhile, sementara tu, Zaini's grandmother
is folding young coconut leaves to make ketupat casings. Meanwhile, Zaini's grandmother is folding young coconut leaves to make ketupat casings. Sementara tu grandmother nenek Zaini ni sedang melipat. Folding ni melipat ya. Sedang melipat, folding. Perkataan asal dia fold, F-O-L-D, melipat ya. So sedang melipat young coconut leaves. Daun kelapa yang muda. Selalu kita guna daun kelapa yang muda kan. Untuk membuat untuk membungkus ketupat kan ya. Okay. Young coconut, bukan kelapa muda ya, young coconut leaves, daun dia, daun pokok kelapa lah yang muda. Okay, young coconut leaves to make ketupat casings. Casings ni maksudnya pembungkus. Apa-apa yang kita bungkus tu kita panggil casing. Bingkai pun kita panggil casings juga. Okay, casings ya. So itulah yang dilakukan oleh nenek Zaini ni. Dia sedang membungkus, melipat yang ni melipat daun kelapa muda untuk menjadikan bekas ataupun pembungkus ketupat lah. Later she will fill them with rice and cook them in hot water until they become ketupat. Later she will fill them with rice and cook them in hot water until they become ketupat. Semua orang tahu lah. Lepas tu nenek Zaini ni akan mengisikan, fill ni mengisikan pembungkus ketupat tadi lah. Them ni ada kaitan dengan casings. Them ada kaitan dengan casings ya. Dia akan isikan pembungkus ketupat tu. Dalam casing ni dia akan letakkan beras. Ingat ya, nasi pun kita panggil rice dalam bahasa Inggeris lah. Nasi pun kita panggil rice, beras pun kita panggil rice juga. So nenek Zaini akan masukkan beras lah. Beras dalam ketupat casings ni ya, pembungkus ketupat ni ya. And cook them, dan masak ketupat tadi lah. Masakkan yang bekas-bekas ataupun yang pembungkus yang telah diisikan dengan beras tu ke dalam air panas until they become ketupat, sehingga ia menjadi ketupat. Saya rasa semua orang tahu kan. Siapa yang pandai lipat daun kelapa muda ni untuk jadikan bekas ketupat tu pandai lah. Ni kena ada skill ya. Sekarang mereka lipat, saya pernah tengok lipat cepat. Ada skill. Pandai melipat bekas ketupat ni. So meanwhile Zaini's grandmother is folding, melipat ya, young ketupat leaves to make ketupat casings. Later she will fill them with rice and cook them in hot water until they become ketupat. Everyone, setiap orang, everyone is, lihat betul di sini ya, betul-betul di sini ya. Everyone, dia kata setiap seorang. Setiap seorang, bukan ramai. Kita kata setiap seorang. Every ni setiap. So kita tak boleh kata ramai, keliru ya. Banyak kali saya dah sebut ya, ramai suka guna everyone ataupun everybody are. Salah. Kalau ada every ni dia setiap seorang. So kita guna is, bukan are. Everyone is doing their work happily. Setiap orang sedang melakukan kerja mereka dengan gembira. Everyone is doing their work happily. Setiap orang sedang melakukan kerja mereka dengan gembira. Happily, dengan gembira. They enjoy, mereka seronok ya. They enjoy working together and being a part of this loving family. Mereka rasa enjoy, happy jugalah. Mereka rasa enjoy, sangat menyeronokkan lah. Kerja sekali dengan antara satu sama lain dalam keluarga tersayang ini ya. This loving family, keluarga tersayang ini, loving family. They enjoy working together. Mereka gembira
seronok ya, seronok dapat bekerja bersama-sama lah, together, and being a part dan menjadi bahagian dan menjadi sebahagian daripada keluarga tersayang ini. Being ni menjadi, okay, being a part, menjadi sebahagian, okay, part, sebahagian ya, being a part, okay, menjadi sebahagian daripada keluarga tersayang ini, okay. Mereka seronok bekerja bersama-sama, lakukan kerja tu bersama-sama dan menjadi sebahagian daripada keluarga tersayang ini. Faham ya? They enjoy working together and being a part of this loving family. So, bagaimana dengan anda? Persiapan dah beli baju baru kah? Okey, saya nampak dekat supermarket pun biskut-biskut pun telah mula dijual ya. Dan nampak ramai pergi membeli belah. Kebanyakan lepas buka puasa ya. So, terasa juga ya suasana hari raya. Saya pun teringat masa di kampung dulu. Kalau bulan puasa, sebelum buka puasa, sebelum bunyi gompang tu di kampung yang saya tinggal dulu, kuih mi dah datanglah ke rumah saya sebelum mereka buka puasa. Sebab saya seorang saja, keluarga saya seorang saja yang beragama Hindu lah, yang lain semua orang Melayu. Sungguh friendly lah, sangat ramah, seronok-seronok duduk di kampung dulu, teringat pula saya. So, kuih-kuih akan sampai lah sebelum buka puasa. Penuh atas meja kami dulu dengan kuih mi, berbagai jenis kuih mi. Lepas tu bila sampai raya, sampailah biskut-biskut semua. So, ramai akan datang rumah, hantar kuih mi. Tapi bila Deepavali, bayangkan rumah saya satu saja kat situ, rumah orang India. So, jiran saya semua orang Melayu. So, bayangkan kalau Deepavali bagaimana pula keadaan rumah saya. So, rumah saya satu saja, keluarga India. So, semua kawan-kawan Melayu saya yang beragama Muslim, semua akan datang ke rumah saya. Satu rumah tu, semua akan datang. So, rumah saya bukan rasa suasana macam Deepavali saja, rasa macam rumah kenduri. Seronok sangat-sangat. Bila teringat ya, masa di kampung dulu sangat-sangat seronok. Really miss that situation. Rasa sayu pula. Okay, sorry saya ambil banyak masa, panjang cerita pula saya ni. Okay, kepada sesiapa yang beragama Islam, selamat berpuasa lagi sekali. Okay, terima kasih kepada sesiapa yang telah subscribe, like, comment and share. Kepada sesiapa yang belum lagi, tolong subscribe, like, comment and share. And for those who have subscribed, thank you so much. For those who haven't, please subscribe, like, comment and share. Take care of yourself and happy fasting. Bye bye.